Mana tadi? Yang mana? Vokal, macam mana nak olah vokal yang menarik, yang cantik, yang gemerdu dengan lenggoknya bagaimana. Okey. Okey, saya mulakan daripada vokal lah. Kita sebagai penyanyi semestinya tak kisah nyanyi lagu apa pun, lagu tradisional ke, lagu moden ke, kita memang kena ada kriteria daripada segi lontaran suara, kena ada dinamik yang betul, kena ada penghayatan yang betul, kena ada apa lagi, karakter, tone yang betul, intonasi yang betul, pitching, intonasi yang pitching yang betul. Semua itu kena gabungkan dalam satu alunan. Okey, selain daripada kalau istilah orang-orang tradisional ni panggil, kita ada patah lagu. Sebenarnya lagu apa pun ada patah lagu, tapi lagu Melayu ni kita patahkan lagu tu dengan lenggok dan alunan. Okey, kita tengok orang dulu-dulu, diorang punya lenggok tak melebih-lebih, diorang tak banyak pun macam zaman sekarang, betul tak? Zaman sekarang ni dah terlalu banyak improvisasi, sampai kan dia dah tak menghormati melodi yang asal, betul tak cikgu? Okey, kalau kita tengok zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang banyak terpengaruh dengan lenggok-lenggok yang baru. Lenggok yang baru, improvisasi yang baru ni tak salah sebenarnya. Ianya boleh diterima pakai, tapi ada certain lenggok dan juga improvisasi yang boleh menyebabkan struktur asal lagu tu berubah. Jadi pada pendengaran orang-orang lama, diorang akan cakap, oh dah bunyi macam moden. Betul tak? Dia dah bunyi macam moden. Okay. Salah satu punca yang menyebabkan kedengaran moden tu adalah penggunaan vibrato yang salah juga. Vibrato yang terlalu banyak, yang terlalu besar, sampai menyebabkan kadang-kadang ianya kedengaran tak indah lagi dah. Ciri-ciri tradisional tu dah kurang daripada nilai lagu tu. Dia dah dengar macam lagu moden. Betul tak Cikgu Ahmad Ramli? Macam lagu Inggeris. Macam lagu orang putih kan? Dia tak keluar apa tu. Dia keluar vibrato yang terlalu kuat. Sehingga dia gagal mengalunkan. Sebab lagu asli dia alun. Dia kalau banyak sangat vibrato tu, seri meresing, tak boleh lah. Betul. Seri meresing kan. Lain kan vibrato dengan alunan. Okey, lagi satu, kalau kita tengok orang zaman dahulu dia bukan melenggok. Dia mengalunkan tu. Yang kecil-kecil itulah yang paling mahal sebenarnya. Bukan yang besar-besar yang jelas-jelas tu. Yang kecil-kecil itulah lagi susah kita nak buat berbanding lenggok-lenggok artis-artis zaman kini yang menyanyikan semula lagu-lagu tradisional yang jelas-jelas. Kadang-kadang sampai kedengaran seperti dangdut dah. Dah tak dapat keaslian dia tu. Itu yang anak-anak muda zaman kini harus faham sebenarnya. Harus tahu dan carilah cikgu yang betul. Dengan siapa kita nak belajar kan. Punca utama juga sebenarnya kurang penggiat seni yang nak mengetengahkan tentang isu ni sebenarnya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ni, diorang reference diorang adalah YouTube. Jadi penyanyi-penyanyi zaman kini banyak menyanyikan, mengalunkan lagu-lagu tradisional. Diorang minat sebenarnya, tapi diorang punya reference tu adalah orang-orang baru. Kadang-kadang orang-orang yang menyanyikan tu, dia tak tahu pun yang dia tu mengalunkan dengan vibrato yang terlalu banyak, terlalu besar. Sampai kadang-kadang menyebabkan kesumbangan di belakang. Bila kita punya vibrato tu terlalu banyak, contohnya seri mersing tadi lah macam Cikgu Ahmad Ramli cakap kan, seri mersing terlalu banyak vibrato di belakang, dia akan jadi menyebabkan note itu sumbang di belakang terlalu banyak, dia dah pergi ke note lain. Contoh saya bagi seri mersing, dia jadi flat. Aduh, buruknya dengar. Dia dah jadi flat. Dia punya keindahan lagu tu dah tak ada kat situ. Ciri-ciri keasliannya tu dah hilang. Kalau kita tengok orang-orang, tak payah tengok orang zaman dulu, kita memang tak boleh tengok lah. Kita tengok filem dulu-dulu. Contohnya filem Bawang Putih Bawang Merah. Dia nyanyikan lagu Anggerik Desa. Lagu Anggerik Desa tu, da 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 da
Dia tak ada pun lenggok yang berlebih-lebih. Da 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 da. Tak ada. Yang minimas itulah yang indah didengar oleh telinga. Sebab orang Melayu kita ni sebenarnya dia cipta melodi tu dulu-dulu dia sebenarnya menyanyikan ibaratnya bercakap je macam angin lalu je sebenarnya. Dia tak ada lebih ni. Tapi zaman kini orang dah tambah dengan macam-macam lenggok-lenggok improvisasi. Dia pada pendapat saya tak salah, cumanya jangan berlebihan. Kita kena hormat yang asal tu dulu. Yang dasar kedua, dasar ketiga, kalau kita nak improvise sikit-sikit tu boleh diterima. Cuma kena betul di tempatnya. Itu pendapat saya. Baik, Cikgu Ika, terima kasih perkongsiannya. Harap dapat panduan. Kita dapat panduan. Saya pun dapat panduan nampak tu, improvisasi lenggok tu pun bukan boleh sebarang-sebarang. Terutama nyanyian lagu asli, bukan macam berdangdut. Macam dangdut lebih bebas. Kalau dari segi lenggok improvisasi tu lagi banyak, kalau di negara seberang lagi banyak, lagi bagus. Sebab saya seorang, saya punya anak buah syair Mazuki, Cik Mah, mak kepada Ika kenal lah Mazuki, masuk pentas Asia Dangdut tu. Saya sendiri tengok dah memang komen-komennya pun di sana pun dangdut pun dia tak menuntut kepada lenggok-lenggok yang berlebihan, dan salah seorang panel komentatornya pun cakap, sebab apa bila kalau lenggok tu terlalu berlebih-lebihan, kok kamu ini mau mempamernya cengkok, jadinya jiwa tu tak sampai. Maksud perkataan, kata-kata yang kita nak sampaikan kepada khalayak pendengar tu tak dapat dijiwai sebab terganggu dengan lenggok-lenggok yang terlebih sana terlebih sini. Seadanya serba sederhana itu lebih melayunya, lebih menawan hati, lebih mudah meresap ke jiwa pendengar. Cumanya kalau nak nampakkan kreativiti dari segi dendangan, macam Ika kata tadi, rangkap pertama kekalkan yang asal lenggoknya, rangkap kedua buat sikit improvisasi, jangan terlebih-lebih, jangan nak tunjuk sangatlah. Macam arwah Pak Ngah kata 4, 5, 6 kali lipat. Kalau arwah Pak Ngah dipanggil lenggok yang banyak berlipat-lipat tu dipanggil 3-4 kali lipat, ya. Tak payah tunjuk sangatlah, lipat-lipat tu simpan, pergi lipat kain sudah, ya. Maknanya buat jelas seadanya, satu dua lenggokkan pola lenggok di hujung tu. Kalau persembahan nak juga tunjuk, silakanlah, tapi tak payahlah banyak sangat. Rangkap akhir tu buat. Rangkap akhir tu nak nampakkan sikit kita ni memang sangat pro lah, 5-6 kali lipat tu, ya. Buat silakanlah, ya. Pertandingan seadanya, supaya ditakuti kita punya tangga nada lari, sumbang mambang, markah lain pula dipotong, ya. Baik, kita persilakan pula Cikgu Mia. Dia mewakili guru, ya, dan beliau juga melatih anak murid, melatih pelajar-pelajar sekolah dalam dendangan syair itu sendirilah. Beliau juga anak didik kepada Cikgu Zarina Samah. Cuba kita dengar apa masalah isu yang timbul dalam dendangan syair ni sepanjang beliau pernah memasuki bengkel-bengkel syair di merata tempat, dan juga sepanjang beliau melatih pelajar itu sendiri. Ada tak di mana-mana kekeliruan yang timbul ke apa ke? Dipersilakan Cikgu Umaira, nama sebenarnya. Okey, Assalamualaikum. Buka video ke? Terima kasih Cik Amran sebab benarkan saya sebab buka video tu program malam ni. Okey, terima kasih sebab benarkan saya sertai, sebab saya sebenarnya nak sebagai pembelajar je dalam bengkel ni. Okey, memang banyak bengkel syair yang saya main, tapi terima kasih terlebih dahulu kepada Cikgu Syair saya pertama, Puan Zarina Samah, dan juga Cik Amran lah. Pada tahun 2013 tu Puan Zarina saya memang belajar
irama mayang dan juga perindu. Kemudian saya mulai sertai bengkel-bengkel syair ni lah, sebab saya memang masa tu saya baru tahu irama syair ni ada pelbagai irama. Jadi saya bukan cikgu BM, jadi saya tak tahu, saya cikgu sejarah, tapi saya memang minat muzik tradisional. Saya suka sangat. Jadi bila syair ni kan dia macam muzik tradisional kan, jadi saya sukalah dan minat. Jadi saya suka untuk mengajar murid-murid saya nak jumpa budak yang boleh bersyair ataupun boleh menyanyi lagu-lagu irama tradisional. Sebab bila kita sebut syair je, budak-budak memang tak nak masuk. Macam sekolah saya hidupkan kumpulan ghazal, dan saya rasa sekolah yang berbaik. Hidupkan kumpulan ghazal tu pun agak susah sebenarnya, dan hanya disertai oleh sahaja tingkatan 1 pada masa itu. Sebabnya tingkatan yang dah sini mereka macam mana nak cakap sebab ghazal kan, irama ghazal tu satu yang lama, jadi mereka salangkan dengan K-pop gitu kan. Jadi ini sukar lah, sehingga kan ada saya pernah train belajar hampir sebulan untuk pertandingan, tiba-tiba dia tarik diri kerana kecaman daripada rakan-rakan lah. Itu merupakan satu faktor, sebab dia merupakan takbir, tiba-tiba bersyair. Jadi bila kawan-kawan berhal itu, jadi dia tarik diri. Jadi sebenarnya permasalahan tu timbul, benda menyebabkan puisi tradisional kita ni makin lama makin hilang. Dan juga kalau kita lihat dalam peringkat sekolah, sebenarnya cikgu-cikgu bahasa Melayu pun tidak semestinya tahu untuk mendengarkan syair. Jadi ini kita sekarang barulah banyak bisik-bisik yang mengupload cara untuk mendengarkan syair. Kalau tak sebelum ni kita pun tak tahu kan ada pelbagai irama. Cuma saya nak tanya dekat sini, pertandingan secara online ni kan, saya dah tengok peratusan iramanya telah berubah kepada 35%, suara 30%, teks 20% dan gaya persembahan 15%. Dan juga terdapat satu syarat yang mana editing background video tu adakah mempengaruhi markah, sebab gaya persembahan 15% tu adakah kita boleh edit background tu. Macam ni, adakah background music background pertandingan tu sangat mempengaruhi? Cik Amran, boleh tak saya kita nak tahu tu, sebabnya kita ada bertanya pada diri dia, juri kita ada bertanya pada peringkat PPD lah, dan dia suruh kita refer balik pada konsep pertandingan tu, tapi pemahaman kita pun tak dapat lagi nak faham apakah background video tu perlu diedit secara IT ke ataupun boleh background biasa. Baik, bagi saya jawab dululah bab tu, sebab saya pernah terlibat juga secara langsungnya dengan penjurian peringkat kebangsaan untuk syair dan sajak anjuran DBP dengan kerjasama KPM peringkat kebangsaan tahun 2017 saya juri sajak, 2018 saya juri syair kebangsaan bersama tokoh budaya kita, penyair penggiat sastra kita Datuk Arifin Said dan juga Puan Zaitun Hussein, pegawai DBP pada masa itu. Dan kalau mengikutkan skema pemarkahan yang dulu untuk pertandingan dendangan syair ni, skema pemarkahannya dah pun dibekalkan oleh pihak DBP kepada
JPN, PPD masing-masing dengan skema pemarkahan yang jelas. Setiap ruang kotak-kotak pemarkahan tu dah ditulis siap-siap apa yang dinilai, ya. Dan kebanyakannya dia ada 3 kotak: irama, suara dan juga gaya atau kreativiti persembahan tu sendiri, ya. Seingat saya yang diguna pakai hampir 10 tahun ataupun lebih, skema pemarkahannya 40% untuk melodi irama, 40% untuk suara dan 20% untuk gaya persembahannya, ya, kreativiti. Tapi semenjak tahun 2020 tahun lepas, skema pemarkahan dah pun ditukar mengikut skema pemarkahan yang telah pun diguna pakai oleh Jabatan Warisan Negara pada tahun 2018. Saya dengan Cikgu Zarina pun ada di dalam perbincangan bengkel tersebut, cuma kami tak dapat salinan lengkap skema pemarkahan tu sebab kami hanya dipanggil bengkel pertama. Bengkel seterusnya kami dah tak dipanggil. Kami ada dalam perbincangan dan kami tak dapat tumpu sangat dari segi skema pemarkahan pada hari tersebut kerana kami banyak lebih berbincang kepada soal irama-irama, penekanan irama-irama yang nak diperkenalkan dalam pertandingan tersebutlah. Dan pertandingan itulah yang memperkenalkan 2 irama baru tadi tu. Irama yang Cikgu Zarina lah yang memperkenalkan untuk kenali dan juga perantau yang dah diterima pakai sampai sekarang, termasuk DBP mengikuti, ya. Jadinya skema pemarkahan yang lama, maknanya macam guru-guru pembimbing, jurulatih boleh mengikut panduan tu lebih jelas sebab dah ada berapa markahnya dari segi, katakan dari segi vokal berapa markahnya, dari segi melodi iramanya berapa markahnya, kan, dan gaya persembahannya berapa markahnya. Maknanya guru pembimbing tu dah jelas bab tu. Cumanya kertas konsep yang baru ni, markah tu tak diperincikan sekali dalam kertas konsep. Betul tak Cikgu Umairah? Ada pemarkahan kat situ tapi secara umum je. Irama 35%, suara 30%, 20% dan gaya persembahan 15%. Adakah hafalan tu, sebutan tu macam mana? Ya. Kan mesti dekat suara dia. Nampak tak di situ bila tak diperincikan skema pemarkahan tu terjadi kekeliruan. Teks tu seolah-olah macam pertandingan ni, skema pemarkahan, bila kita tengok skema pemarkahan ni macam seolah-olah macam pertandingan mencipta syair juga, kan, menulis syair sebab teks tu kepada sampai markahnya 20%. Itulah kekeliruan yang timbulnya sebab kalau kita nak ikutkan penghayatan teks tu bukan saja ada di dalam suara, di dalam melodi, di dalam irama, markah irama, di dalam markah suara dan juga persembahan. Penghayatan secara keseluruhan sebenarnya kalau ikutkan memang dah ada. Penghayatan teks tu bukan sekadar memahami maksud, tapi kita kena menepati nada sedih, nada gembira, nada apa di dalam irama tu. Nadanya nada sedih ke, nada gembira ke, nada marah ke, itu pun kita kena tepati, kena fahami dari segi nada dan juga teks. Dari segi suara, macam mana kita nak terbitkan tone dan karakter vokal yang kalau katakan sedih, macam mana kita nak tone, karakter, dinamikanya kita nak buat. Itu pun dah jadi penghayatan. Maknanya dalam pemarkahan 20% teks tu pun ada sedikit kekeliruannya di situ sebenarnya. Cuma terutama untuk jurulatih dan juga guru-guru pembimbing lah, itu yang sebenarnya perlu ditelitikan semula dari segi kesesuaian skema pemarkahan. Dan saya tengok mulai tahun lepas ada pendidikan Islam, ada ni namanya pendidikan Islam bawah KPM pun ada buat
pertandingan dendangan syair dan deklamasi sajak, tapi diguna pakai skema pemarkahan lama yang digunakan oleh DBP. Itu pun kurang sesuai sebab penciptaan teks syair tu perlu dibuat oleh peserta sendiri ataupun guru-guru pembimbing itu, tapi di dalam skema pemarkahannya tak ada langsung penilaian dari segi penulisan teks syair ataupun teks sajak tu. Dan yang saya nampak skema pemarkahan inilah yang baru ni sesuai dan perlu ditelitikan semula untuk diserapkan dalam pertandingan yang memerlukan peserta menulis sendiri, mencipta sendiri teks syair ataupun sajak. Dan satu lagi yang Cikgu Umaira tanya tu, penting ke tak penting dari segi video tu kita nampak elok, cantik, lebih artistik, sinematografi kalau dari segi dia punya istilah tu dipanggil. Video tu bukan setakat statik, kita kena troka, mahirkan kita gerakkan video tu ke depan, ke belakang, ke sudut yang berbeza. Kita kena buat dua, satu kamera yang statik, phone yang statik, satu lagi phone yang kita boleh bergerakkan dia. Itu sinematografi. Sebenarnya kalau untuk video macam pertandingan IPT ni diambil kira yang itu dari segi produksi ataupun editing video dan juga editing suara tu diambil kira sebab kita nak nak memberi pelajar peserta teroka kreativiti dari segi produksi video, macam mana menghasilkan video yang baik dengan kualiti yang baik, suara yang baik, apa kelengkapan yang perlu ada, yang perlu kita ada supaya bila kita letak di dalam YouTube nampaknya lebih menarik dan ada markah di situ kalau untuk pertandingan IPT. Kalau macam untuk sekolah, saya itu yang maksud dia ada dekat dalam kata konsep tu, dia ada kata aspek kreativiti video dikira dalam pemarkahan, tapi tanpa edit suara. Maksudnya tu macam mana? Baik, itu bermakna memang adalah dalam kreativiti tu markahnya. Dalam markah dia ada nilai kreativiti video tu sendiri. Cuma yang ni edit suara tak dibenarkan. Kalau macam IPT dibenarkan, tapi sekadarnya sahaja. Eco bass treble tu dibenarkan seminima mungkin. Cuma auto tune tidak dibenarkan. Juri akan kenal pasti suara ala-ala robot, suara sumbang yang disedapkan balik tu macam suara ala-ala robot tu, auto tune tu akan terbatal secara langsung kalau diguna pakai. Tapi untuk sekolah memang tak dibenarkan lah. Ada ni yang pendidikan Islam tu, yang DBP ni, dan juga satu lagi ada untuk sekolah KPM tahun ni. Maknanya ada 3 pertandingan untuk sekolah tahun ni. KPM pun guna pakai format yang teks sajak dan syair kena buat sendiri. Video macam pendidikan Islam tidak dibenarkan mengedit video, kena rakam secara langsung di mana kita berada, macam mana dinding tu kuning ke kuning lah. Kalau DBP dibenarkan untuk edit. Kena teroka sendirilah. Kain master, kalau nak buat edit video ni, cikgu kena ada apps Kain Master. Dia boleh sama ada menggunakan latar hijau. Bila kita guna latar hijau tu nanti, kain murah je, RM3 semeter dekat Nagoya. Belilah 3-4 meter 2 helai, 3-4 meter, buat latar hijau tu sebesar-besar mungkin, berdiri dekat situ, bersyair atau bersajak, kemudiannya boleh edit di dalam Kain Master. Dia boleh tukar latar tu, sama ada kita nak di dalam suasana hutan, perkampungan, di atas awan kita bersajak, bergantung bersyair, bergantung pada teks sajak dan syair tu punya maksud. Jangan sembrono pula ikut latar ni. Suka-suka je nak bubuh atas awan. Teks syair tu pasal kematian, tiba-tiba atas awan pula. Dan tak sesuai. Itu pun akan dikira kreativiti yang sembrono lah. Benda-benda macam tu lah. Kena teroka sendiri dari segi editing video tu. Saya nak tunjuk boleh, tapi yang ini kita lebih kepada dendangan, ya. Okey, baik. Kita teruskan. Ini sesi dah nak habis. Terima kasih Cikgu Mia atas isu yang
yang diketengahkan. Seterusnya saya buka kepada sesiapa yang nak memberi pandangan lagi, sebab kita taklah lama, sekejap lagi kita akan berakhir kot secara langsung. Kita ni tak nak berlarutan sangat. Mudah-mudahan kita buka kepada sesiapa yang nak bercakap, tambah baik apa patut yang boleh kita buat sebagai seorang peserta, sebagai seorang pendendang, pengamal, apa yang kita perlu tambah baik. Dipersilakan. Boleh saya tambah tidak dapat? Boleh dengar kan? Boleh dengar. Ya, sila. Boleh cikgu. Cik Maramli, sila. Tadi Cikgu Zarina tadi bertanya tentang rubatu, kan? Ada yang satu waktu. Ya betul. Tentang rubatu. Rubatu tu ikut rakan si Amran dulu. Katakan awal untuk lagu Arab yang lele sampai habis tu, kan? Mungkin itu sesuai untuk lagu sebelah sana lah. Tapi untuk syair ni, walaupun syair ni sangat dipengaruhi oleh Arab sebenarnya, sangat dipengaruhi oleh Arab. Tapi kita guna istilah universal rubatu lah. Maksudnya kita memanjang atau memendekkan mana-mana bahagian dalam penyampaian lagu itu untuk menimbulkan kesan lebih mendalam kepada pendengar. Jadi syair memang banyak ciri-ciri. Kalau kita dengar syair Selendang Delima tu memang daripada awal sampai habis dia berbentuk rubatu. Tetapi kalau syair Dodoi tadi yang dibawa Zarina tadi, dia berada dalam rentak, dia ada dalam tempo. Betul ya? Dia ada dalam tempo. Jadi seorang pendendang syair yang baik, rasanya dia mesti tahu bagaimana nak mengubah bentuk yang bertempo kepada bentuk rubatu. Begitu juga sebaliknya, dia kena tahu bagaimana mengubah rubatu pada tempo ataupun tempo pada rubatu. Dia mesti ada kemahiran untuk waktu. Dia kena ada kemahiran untuk seorang itu mahir dalam bersyair. Tetapi malangnya saya melihat beberapa klip video dalam YouTube, dia dendangkan dalam bentuk bertempo, tetapi di tengah-tengah tempo itu dia bawa rubatu. Tak boleh lah macam tu. Contoh da da di da da di di da 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 di da da. Habis berhenti tu. Lepas tu dah masuk balik. Tak boleh. Kalau dia dah ada dalam tempo, da 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 masuk balik. Masuk, bagi masuk dalam tempo itu. Kalau dia nak buat dalam bentuk rubatu, buat begini. Da 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 da. Yang itu baik. Faham. Yang itu yang saya pun suka, cikgu. Memang saya pun suka yang itu. Jadi mesti tahu yang mana rubat, yang mana dalam tempo, dan mesti ada kemahiran dalam membuat transisi ni daripada rubatu pada tempo ataupun dari tempo pada rubatu. Baru kita dikatakan mahir bersyair. Dan syair ini seperti mana Amran cakap adalah teksnya, teks yang dipadankan dengan lagu. Apa itu pantun bila dipadankan pada lagu maka jadi lagu asli. Puisi atau sajak dipadankan pada lagu maka jadi lagu puisi. Begitu juga dengan lagu Linda dan yang lain-lain. Jadi Melayu ni dia kaya dengan seni lagu, menyanyi, dan kebanyakan lagu dendangan syair itu adalah dalam bentuk tempo asli. Orang yang boleh menyampaikan lagu asli
maka dia mesti boleh, pasti boleh menyampaikan syair dengan baik. Kalau dia boleh tak asli, dia boleh nyanyi syair. Ataupun bila dia boleh menyanyikan syair dengan baik, dia mesti boleh menyanyikan lagu asli dengan baik. Dan kebanyakan syair yang saya temui, batu belah, nanti saya akan buat YouTube-nya contoh bagaimana batu belah yang sebenarnya disampaikan dalam bentuk bertempo, tetapi tempo itu tak diikuti. Maknanya dia sampai hujung pada rangkapnya tu, dah habis rangkap, dia berhenti terlalu lama. Kononnya macam nak memberikan kesan rubatu, tetapi tak jadi sebab dia berada dalam tempo. Bila kita berada dalam ya. Boleh tak Cik Ahmad Ramli bagi contoh? Contoh saya bagi yang batu belah tu ya? Ya, boleh. Wahai anak, dengarlah manja pesan ibu, janganlah lupa. Okey, macam mana tu yang dikatakan batu dan juga tempo? Bintang pantun dan rekap sekali. Dengar, wahai anak. Okey, kita bagi yang lain pun boleh juga lah. Okey, wahai anak, dengarlah manja. Pesan ibu janganlah lupa. Pesan ibu janganlah lupa. Jaga baik. Apa ya? Okey. Kita buat dua ni lah. Okey. Wahai anak, dengarlah manja. Itu dalam tempo. Ya? Okey. Pesan ayah jangan dilupa. Itu dalam tempo. Waktunya berkata, wahai anak, dengarlah manja. Janganlah lupa. Macam tu tahu jadi rumah tu. Tapi wahai anak, dengarlah manja. Pesan ibu. Dia dalam tempo. You letakkan rubatu di antara rubatu, bawa cara rubatu. Kalau you nak masukkan kaedah tempo, buat cara tempo. InsyaAllah saya buat. Baik, jelas dah kan? Terima kasih. Terima kasih Cik Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Jelas sangat-sangat Cikgu Zarina kan. Ika memang tak payah cakap lah, dia dah tahu tu. Sebab dalam nyanyi lagu asli pun ada kaedah ni diguna pakai, terutama dalam gazal. Nyanyian lagu gazal ada tempat kadang-kadang dia lari pada tempo, kadang dia awalkan, kadang dia lambatkan, ikut penyanyi gazal tu. Tapi gazal tu memang pengaruhnya dari raga Hindustani. Raga Hindustani tu pun sama macam Arab. Dia banyak irama-irama tertentu yang kita kena mahir, baru kita boleh buat gazal tu dengan baik. Macam-macam gelunsur suara, naik rendah, yang sarigama, pagamagda, resa tu semua, ya Allah. Yang itu pun boleh teroka sebenarnya kan. Ika kan? Saya setuju dengan Cikgu Ahmad Ramli. Dia penerangan yang jelas. Jadi orang-orang yang tak tahu, daripada tak tahu kita jadi tahu apa maksud yang dimaksudkan oleh Cikgu Ahmad Ramli tadi. Amran, yang apa? Contoh lagu Burung Puguk Burung Puguk pun dia gunakan kaedah yang sama. Ada rubatu dan ada tempo. Lagu Burung Puguk tu Burung Puguk tu lagu Asian. Burung Puguk tu adalah lagu Melayu Laut Saloma dulu yang diberi iramanya itu dalam skala maqam nahawat, sebiji nahawat. Cikgu, saya ada jumpa cikgu. Lagu tu sebenarnya lagu Arab. Memang lagu Arab asalnya. Memang lagu Arab asal. Nanti kalau saya jumpa link balik, saya kongsikan. Memang lagu tu lagu Arab, tapi dimelayukan dengan teksnya. 1654. Betul. Dinyanyikan semula oleh Saloma dalam tahun 56. Ya. Itu lagu Nahwan. Lagu Arab yang dinyanyikan dalam orkestra. Kalau kita tak amati dia
punya melodi tu kan, kita ingat memang lagu Melayu macam dulu lagu Melayu lah ni kan. Sebenarnya itu lagu Nahawan, sedikit Nahawan kan. Saya beri contoh lah, berjelas lagi. Biasanya kita masa kita selalu semayang waktu malam Syamulai kan, kita kata Astaghfirullahalazim kan. Ya, Astaghfirullahalazim tu lagu apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang tu cuba dengar Salomah. Burung-burung marang nasibmu. Kita mengangguk-angguk. Yelah, sebab itu lagu kegemaran dia lah cikgu. Adik dia bawa, akak dia bawa. Dia pun kalau dia bawa lagu ni bintang klasik, sah-sah dia Johannya. Meleleh-leleh berjejeran air mata kita dengar tahu. Ya Allah, sangat sedap, sangat. Cukup kot untuk malam ni kan. Nanti kita sambung siri berikutnya pula, lanjutan kalau ada kelapangan ya. Abang Amran. Ya, saya nak tambah sikit boleh tak? Boleh dipersilakan. Ni saya nak tambah sikit ni untuk cikgu Mia untuk reference kepada anak-anak murid yang nak masuk pertandingan, especially-nya sebagai tips lah, orang kata tips ni saya dah tuliskan sebagai persediaan sebelum dan semasa pertandingan. Sebab kebanyakan orang dia nak masuk bertanding tapi dia tak tahu apakah persediaan sebelum dan semasa pertandingan tu. Okey, ni saya ada senaraikan. Yang pertama, tipsnya persediaan sebelum dan semasa pertandingan. Pertama, peserta tu harus tahu memilih jenis syair yang ingin dia sampaikan mengikut kemampuan dan kesesuaian tone dan juga range suara dia. Okay? Seorang peserta tu dia kena tahu lah kemampuan dia kat mana. Kalau dia seorang yang bukan bersuara tinggi, jadi dia boleh bawakan syair yang jenis yang tak ada chorus. Dia kena tahu, dan dia kena tahu kemampuan dia kat mana. Mungkin dia boleh juga minta tolong kepada yang pakar, yang ambil tiga yang mana cikgu-cikgu yang mahir lah. Yang kedua, buat persediaan lebih awal dari aspek vokal. Latihan vokal kena ada, selalu dengar contoh orang yang lebih pakar atau rujukan, dan banyakkan mendengar referensi yang betul. Okey. Nombor 3, pilih key ataupun kunci nada yang tepat yang bersesuaian dengan range suara. Ini harus berhati-hati dan harus lebih teliti. Sebaik-baiknya minta tolong yang lebih pakar. Okay? Key kena tepat. Kalau kita punya key tak tepat, key inilah yang memainkan peranan yang menjahanamkan kita ke ataupun yang memberi kemenangan kepada kita. Ini tips untuk pertandingan. Kalau awal-awal lagi kita dah ambil key yang tinggi, sekejap lagi yang chorus dia lagi tinggi, memang memakan diri lah. Okay. Yang keempat, buat latihan. Apa dia? Dapat cikgu? Maksudnya kalau awal-awal dah tinggi, nanti chorus lagi tinggi, dia sumbang lah kan? Dia macam Cikgu Ramli cakap tadi lah, kadang-kadang tu ada orang dia salah pilih key yang rangkap yang baris pertama kedua tu dia nyanyi dalam key ni. Jadi dah pergi chorus tu dia dah tak sampai, dia nak counter balik, dia ambil key lain. Dia turun kat situ kita dah tolak markah. Banyak. Yang tu dipanggil apa? Yang tu dipanggil proses modulasi. Modulasi. Modulasi dibenarkan, tapi mesti ada kepakaran. Bukan tukar daripada verse pada chorus tu nak dimodulkan, tak boleh. Macam irama syair ni, iramanya dah ditetapkan, tak ada modulasi, tak ada modulasi. Kecuali kalau persembahan dia nak menunjukkan dia punya kebolehan untuk modulate daripada rangkap pertama ke rangkap kedua, nak modulate key, itu dibenarkan. Yang keempat, buat latihan lebih awal dan konsisten. Latihan tu janganlah terlebih latihan ataupun terkurang latihan. Dia kena konsisten, tapi latihannya tu kena betul-betul dipantau.
Okey, yang kelima, penjagaan suara. Peti suara juga harus dititik beratkan kerana latihan yang berlebihan juga boleh menyebabkan kerosakan. Sana kita. Cuma seorang penyanyi ni ada betul lah. Kena jaga betul-betul. Ini apa? Kita punya sama macam yang atas tadi, rehat kena cukup, tidur kena betul, bagi memastikan suara dan badan dalam keadaan sihat dan bersedia untuk tanding. Nombor 7, pemakanan kena jaga untuk kesihatan peti suara sebab lain badan, lain orang, lain jenis penjagaannya. Ada orang yang boleh minum ais, ada orang yang tak boleh. Macam saya jenis fragile, saya jenis yang yang cepat sakit. Jadi saya kurangkan minum ais supaya masa nak bertanding tu saya tak ada masalah apa-apa. Kita kena tahu jenis badan kita yang macam mana dan suplemen tambahan pun digalakkan lah, macam vitamin C ke apa ke Okay, yang ke-8, untuk yang menggunakan muzik seperti -1, kena double check audio yang digunakan tu adalah audio yang berkualiti tinggi serta menepati key suara. Okay, macam zaman sekarang ni kita ada apps, kita ada software. Okay, kalau yang guna -1 tu, kalau tak sampai, -1 yang diambil contoh daripada YouTube. Lepas tu key tu tinggi sangat, jadi tak sampai. Betul. Ada aplikasi macam untuk turunkan key. Dekat handphone pun dah ada dah sekarang ni. Boleh try Google apa apps yang boleh turunkan key. Okey. Yang ke-9, zaman sekarang dah banyak software untuk apps terapi, jadi data rendah boleh cuba explore untuk penggunaan nanti. Okay, sama macam tadi. Nombor 10, tips rekod atau rakam suara, nyanyi dahulu. Kena nyanyi dahulu dan dengar semula tempat yang kurang tu betul, tempat yang salah, tempat yang betul tu, kemudian cuba perbaiki kesalahan yang dikesan daripada yang kita rekod tadi. Untuk nak detect kesalahan yang kita buat, contoh tak ada cikgu yang nak tegur kesalahan kita ni tak ada tempat nak buat rujukan. Jadi kita dengar balik nyanyian kita tu, rekod. Zaman sekarang dah ada handphone kan, jadi boleh rekod nyanyian kita. Oh, kat sini ada sumbang sikit, jadi boleh betulkan kat mana yang salah. Yang ke-11, pemakaian pun harus bersesuaian supaya nampak lebih berkeyakinan, dan pakaian haruslah sopan. Pemakaian ni pun memainkan peranan kepada confident level juga. Kadang-kadang ada orang dia punya pakaian macam biasa-biasa je, dia rasa macam tak confident. Okey ke baju ni Kadang-kadang pemakaian ni pun memberikan kita confident untuk perform tu macam mana. Okay. Yang ke-12, sebaik-baiknya rekod rakam suara anda dengan kualiti yang baik. Seperti kalau yang menggunakan handphone, gunakan high resolution dan bunyi yang lebih jelas didengar. Kalau yang ada software tu lagi baguslah, sebab jelas memang kita rekod, kita ambil suara kita saja. Tapi kalau yang guna handphone tu kena guna resolution yang besar lah, yang high quality, supaya dapat capture suara kita sebulat-bulatnya yang boleh. Okay, yang ke-13, pilih tempat dan waktu yang sesuai untuk rekod supaya gangguan, contohnya bunyi-bunyi kenderaan dan waktu-waktu yang paling selesa untuk menyanyi. Okay, contohnya macam kalau kita duduk rumah tepi highway, kalau siang-siang hari, kereta banyak lalu dalang, mungkin mengganggu kita punya proses rakaman tu. Jadi pilih waktu yang sesuai dan waktu yang paling selesa untuk vocal cords kita ni menyanyi. Ada orang waktu pagi suara dia tak naik lagi. Dia rasa macam tak boleh nak tinggi. Macam saya kalau ambil key pagi-pagi, mesti bila petang sekejap lagi nak perform, kenapa key ni rendah sebab ambil pagi tadi key suara belum naik. Jadi kena tahu waktu yang sesuai untuk menyanyi. Kena warm up dulu sebelum tu. Okey. Yang ke-14, jika perlu minta pendapat orang yang lebih mahir dan pakar. Lepas tu lirik sebaik-baiknya hafal. Sebabnya lirik ni sangat-sangat memainkan peranan untuk kita mendapatkan penghayatan. Kalau kita tak hafal lirik, kita tengok lirik di depan, sedikit sebanyak melihat lirik tu mengganggu konsentrasi kita. Jadi ianya boleh mengganggu kita punya penghayatan. Contohlah kalau saya nyanyi lagu Sri Mersing, dalam saya nak menyanyi ni dah pejam-pejam mata, jika tu alamak apa pula lirik dia selepas ni, saya pun jeling. Saya punya feel yang tadi tu dah hilang terus. Dah lari. Sebab lirik tu. Jadi
Baik-banyak hafallah lirik. Lepas tu doa dan tawakal. Kalau semua-semua tu tadi dah ada, dah bersedia dah nak bertanding, insya-Allah. Itu saja perkongsian daripada saya. Ada lagi Ika terlupa. Cikgu Mia, ada lagi Ika terlupa. Sokongan padu daripada keluarga, adik-beradik, mak ayah. Saya bagi tips Ika punya adik Nur Dalila Husna, masa dia jadi Johan Kebangsaan 2018 tu, syair tu, mak ayah Ikanya, Asmidanya datang bagi sokongan padu. Adik dia tu sangat gemuruh orangnya ya. Pertama kali dia bersyair, saya jadi juri untuk peringkat negeri. Masya Allah, dia terkucil. Kalau tak silap saya 2 tempat dia terkucil. Dia gemuruh sangat macam tu sekali. Tapi di kebangsaan, akaknya Aswida, akaknya Ika berlatih di belakang pentas, pastikan suaranya, iramanya, pitchingnya betul. Duduk di belakang pentas ditirai adik dia bergerak pergi untuk membuat persembahan, tu pun dia memerhati. Itu pun kekuatan. Itu pun tips sebenarnya. Tips juga tu. Satu lagi yang Ika katakan, kesesuaian suara. Ada kawan saya, dia studio rakaman, dia kongsi dekat saya tips. Sebenarnya suara kita untuk nyanyian, manusia punya suara dia 6 ke 8 jam selepas bangun tidur baru buka betul. 6 ke 8 jam suara kita baru boleh untuk nyanyian. Kalau sajak tak ada masalah, tapi saya tak galakkan dua-dua sebab melibatkan vokal. Ambillah 6 ke 8 jam ke atas untuk rakaman video lepas bangun tidur. Kalau terdesak sangat sebab pertandingan tu pagi, suruh dia tidur awal-awal, bangun awal-awal. 5-6 jam ke atas baru suara tu buka betul. Sebelum nyanyi. Macam nak berjoget. Terima kasih. Ada tambahan lagi, saya suka nak tambah satu Mia ya, dan kepada guru-guru lain yang suka melatih murid-murid ataupun peserta-peserta dengan syair. Antara tips yang dah tadi Cikgu Atikah bagi tadi tu dah begitu banyak tipsnya sebelum dan semasa ya. Satu lagi, penguasaan irama kena betul. Jangan terpengaruh dengan irama yang lain. Jadi kena betul-betul kuasai sesuatu irama itu. Satu. Yang kedua, sebutan perkataan itu tidak boleh contoh yang saya ada sebutkan semalam, inilah nazam fakir gharib, duka bercinta dibawa nasib. Duka bercinta, dia tak boleh duka bercinta. Tak boleh. Jadi kena pastikan dua itu tambahannya Mia. Okey. Saja. Ya. Zarina tu lah macam yang irama batu belah tu kan, saya pun tu bunyi macam lain sikit ke tu, ke saya salah ke? Itu jawab nyanyikan. Sebab sebelum ni saya ada rujuk dengan yang sebab saya ada rujuk kat Syafa. Dia rujuk kat Syafa dah betul. Okey. Sebenarnya macam tu. Kepada ananda muda besari, nasihat kebajikan ayah berdiri, amalkan jangan malas dan diri. Okey. Pokok lagu itu memang betul. Pokok lagu Batu Belah itu betul. Cuma awak ada improvisasi. Improvisasi itu boleh. Seperti yang pernah Cikgu Atikah sampai beritahu, improvisasi itu boleh tapi tidak keterlaluan. Macam awak tu ada, pokok lagunya tetap ada. Kalau saya dengar pun masih pada irama Batu Belah.
dia tak akan pergi kepada mayang yang awak bilang tadi. Tak mungkin pergi kepada perindu. Dia tetap berkebelah. Cuma ada improvisasi. Dan improvisasi yang sedikit tu dibenarkan. Cikgu Umairah ni dia penakut, cikgu. Dia takut, dia tak yakin. Itu dah cakap dah benda tu improvisasi berkali-kali dia tak nak percaya lah. Membawakan orang tak sama. Saya bawa cara saya tak mungkin bawa cara Cikgu Atika. Saya tak mungkin bawa cara Cikgu Amran sebab cara orang lama, cara saya sendiri. Macam Cikgu Umairah bawa dengan cara Cikgu Umairah, Cikgu Atika bawa dengan cara Cikgu Atika. Begitulah. Sebab masing-masing dia ada cara bagaimana nak menyampaikan syair dan menyampaikan mesej itu supaya jelas kepada pendengar. Satu dia tak faham tu, Cikgu Zarina, apa tu cara pembawakan sendiri. Dia tak faham tu. Baik, macam ni Cikgu Umairah, masing-masing ada lenggoknya yang tersendiri. Jangan terlalu ikut-ikutan. Katakan tadi kan Cikgu Umairah ikut macam lenggok Syafa. Cikgu Umairah mula-mula okey, boleh ikutlah, ikut. Tapi lama-lama cuba teroka, cari lenggok yang sendiri. Cikgu Umairah boleh hasilkan atau buat. Tapi kena rujukan orang yang mahir lah. Cari orang yang mahir, jangan ikut-ikutan sampai bila-bila. Nanti dia tak ada identiti kita sendiri tu. Macam saya sendiri, saya suka inovasi. Saya suka improvisasi. Tapi saya memang saya tanya sana sini. Saya tak malunya, saya tanya Roger ke, saya tanya Azizul Hakim ke. Ika kenal lah tu semua kawan-kawan Aswara. Dia kadang-kadang WhatsApp 2-3 pagi saya WhatsApp, macam mana raga Hayali Pakistani ni bunyi. Saya suka nak terapkan ala-ala Arab ke, ala-ala apa Hindustani punya raga tu dalam syair akan datang. Saya suka benda-benda macam tu. Cuma jangan berlebihan, jangan hilang keaslian tu. Macam Cikgu Ika kata, kalau pertandingan nak tunjuk improvisasi tu, rangkap pertama tu kena kekalkan keaslian. Yang kedua, ambil improvisasi. Ketiga, keaslian. Keempat, katakan ada 5, ada 6 rangkap. Bergila-gila lah. Rangkap pertama asli, kedua improvisasi sikit, ketiga asli balik. Macam tu. Jangan berlebih dari awal semua nak improvisasi. Nampak? Jelas ke tu? Tapi dalam syair seperti kalau kita tengok lagu narasi dan bandingkan dengan rindu, di bahagian awal mungkin berbeza, tapi dah sampai ayat yang keempat ataupun harakat keempat, saya suka gunakan cara penyampaian syair itu dalam sebutan harakat. Itu harakat maksudnya baris yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi baris yang pertama perlu ada dia punya bunyi, dia tak boleh sama dengan bunyi yang kedua, tak boleh sama dengan bunyi yang ketiga, tak boleh sama bunyi yang keempat, tak boleh. Itu ragam dalam penciptaan lagu. Itulah ciptanya berbeza, maka penyampaian juga harus berbeza. Kita tak boleh ada dalam situasi di mana harakah yang pertama kemudian bila masuk harakah yang ketiga sama. Tak boleh. Hanya ujung saja yang berbeza. Itu tak boleh. Jadi banyak orang yang tahu. Kalau saya nak ambil contoh, mungkin di sini tak sempat. Mungkin masa lain lah kita bincang. Masa lain kita bincang macam mana yang saya masuk ke harakah tu. Banyak sangat. Termasuk orang-orang yang dah biasa dengan syair pun, dia membuat kesilapan. Harakah yang pertama bunyi begini. Yang kedua okey. Tapi bila masuk yang ketiga, dia macam yang pertama balik. Habis. Tak boleh. Sebab ada Cikgu Umairah, jangan nak alamak. Dalam apa tu, bila saya mendengar orang bersyair, di dalam kepala saya ada chord. Chord kan? C-H-O-R-D, ada chord lah. Dalam kepala saya ada chord. Tapi bila saya masuk chord, lepas bila saya dengar masuk yang ketiga, saya masuk balik macam yang pertama, habis. Saya kata hancur dah lagi. Tapi bila orang tidak tahu, makna dia hanya menerima benda tu, okey, semuanya okey. Tapi dalam ragam mencipta lagu, dalam ragam menyampaikan lagu, dia perlu ada perbezaan lah, ya.
baris satu, harkah satu tidak boleh berdiri sendiri, harkah dua tidak boleh berdiri sendiri, harkah ketiga tidak boleh berdiri sendiri, harkah keempat pun juga tidak boleh berdiri sendiri. Tapi mereka tidak boleh berjadi sama. Mereka mestilah saling gantung bergantung. Begitu. Panjang cerita ni, lain kali bincang lagi. Nanti kita dalami lagi. Cikgu Umairah jangan nak alamak-alamak sangat ya. Tapi kalau lagu asli dia berulang. Kalau lagu asli kan ilmu. Kalau lagu asli pengulangan. Kan cikgu kan? Baris pertama, baris kedua sama. Yang tu bukan maksud saya begitu. Bila ada lagu syair, irama syair, satu rangkap itu dia ada 4 harakat. Empat melodi yang berbeza. Dia ada perbezaan dia. Itu dari segi penciptaan lah. Kalau dendangan penciptaan. Kalau penciptaan tu dibuat begitu, mana ada kesalahan di situ. Kalau dikirakan, kalau orang mencipta lagu, bila ada unsur itu, maknanya lagu dia kurang berkualiti berbanding yang lain. Tak apa, tapi sekarang AJL sekarang lagu yang berulang pun boleh menang. Gila. Saya ada rujuk dekat Datuk Mozani sendiri jugalah. Dia ada revolusi lagu sekarang ni. Memang yang berulang tu pun boleh dia angkat jadi juara sekarang ni. Tapi dari betul Cikgu Ahmad Ramli kata dari proses penciptaan melodi lagu, pengubahan lagu tu sebenarnya perlukan variasi. Melodi rangkap baris pertama, kedua, ketiga, keempat tu berbeza. Benda tu lah yang bergantungan antara satu sama lain. Tak apa, kita pendendang, kita buat dulu apa yang kita mampu. Nanti kita teroka sendiri apa-apa yang boleh. Kita rujuk kepada yang pakar, yang mahir, yang betul-betul tahu, yang betul-betul boleh jelaskan benda apa yang kita kena tambah baik. Jangan yang okey, ni betul lah ni. Ni betul lah. Awak ni kena apa? Kena temponya lambat sikit ni. Macam mana tempo lambat tu? Cuba demokan. Macam kalau dekat komentator di Indonesia, memang kenalah kalau orang yang hanya cakap macam tu, dia suruh alunkan terus, tunjuk, demokan macam mana cara yang betul tu, tahu. Naya tahu kalau misalnya dekat sekolah-sekolah ataupun di peringkat-peringkat dendangan ni buat macam tu untuk juri-juri, komen terus demo mana perbaikinya, kan Cikgu Zarina, kan? Betul tak? Ya, betul. Okey, baik. Amran. Ya, Ika. Boleh tak saya nak bagi contoh, saya nak tanya Cikgu Ramli lah Boleh. Betul tak apa yang Cikgu Ramli maksudkan ni seperti ini, yang pengulangan tadi? Dia tak boleh sama. Contoh macam irama dodoi kan. Da 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 da. Itu yang asal, betul? Kalau yang salah tadi tu, yang pengulangan yang sama, dia macam ni. Da 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 da. Diulang atas balik. Da 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 da. Lepas tu dia habis macam tu. Macam tu ke maksudnya? Rangkap 1, rangkap 2, 3 dengan 4 dia ulang yang 1, 2 tu kali. Bukan. Itu yang rangkapnya memang begitu. Rangkapnya memang begitu. Jadi yang rangkap yang saya maksudkan yang ada 4 rangkap macam lagu Perindu, Rakis, apa tu, kebanyakan syair dia ada 4 baris kan. Yang jenis yang lagu Dodoi itu dia entah macam mana, dia Dodoi itu dua line itu dah cukup, sangat lengkap dah tu. Dah lengkap dah satu bentuk lagu. Tapi dia macam ulang balik. Jadi bagi saya Dodoi itu bagi orang yang tak nak fikir panjang lah. Dia nak tak nak fikir panjang tentang syair, dia pakai Dodoi lah sebab senang kan. Dia ulang. Ya. Senang. Paling senang. Irama yang paling senang. Sebab irama ni dia biasanya sesuai untuk pemula. Syair-syair yang ada bentuk lucu lah dalam fikiran kan. Jadi orang tak jemu kan mendengarnya. Macam seloka lah ya. Tapi kalau bentuk
cerita yang ada kesedihan, romantis, dia mesti mendayu-dayu. Tapi kan Cikgu Zarina, budak saya memang dia cerita budak dia pula. Oh ya. Ya. Cerita budak WhatsApp. WhatsApp. Duk cerita budak WhatsApp. Ini kita sembang secara umum. Untuk irama batu belah dia ada 4, betul tak? Ada 4 baris, maafkan saya. 4 baris. Baris pertama dia da 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 da. Betul tak? Ya. Baris kedua da 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 da. Okay, kalau dia buat kesilapan, mungkin dia akan nyanyikan da 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 da. Itu ke maksud ya. Da 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 da. Yang yang pertama. Da 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 da. Ya, betul. Da 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 da. Yang ketiga. Memang ketiga tu memang berbeza dengan yang pertama. Itu betul. Bawa kesilapan. Yang boleh berlaku ini adalah irama Sarawak atau rakis ataupun narasi. Cuba ni Ika buat narasi. Alamak. Cikgu Zarina. Kau buat sedap. Cikgu Zarina kena guide saya lah. Narasi. Sekejap ya. Saya ni kalau ada banyak-banyak pun kita lepas juga ni. Mia ingat narasi macam mana Mia? Rangkap pertama ke? Ungguk bercinta pagi. Cuba rangkap pertama Mia. Ungguk bercinta pagi dan petang. Ya betul. Ya betul. Di pagar cinta terselap rindu, dendam pun datang dari saujana. Nampak ada nampak. Tiga nampak. Ya. Da di di da di da. Kan dia sama dengan yang pertama kan? Sepatutnya da. Yang ketiga tu da yang pertama. Yang ketiga da. Itu baru betul. Terselap rindu, Da. Kena buat kelas. Kena belajar balik semula. Kalau merindu macam mana Cikgu Ahmad Ramli? Merindu, adakah dia sama juga? Merindu yang bahayanya ialah dia hampir sama dengan narasi, tapi yang akhir ni, yang baris yang keempat, yang tu hampir sama. Bercerah sehingga mati. Inilah da. di bawah nasib tenangkan sahabat jahil yang karib. Rasanya hati bagaikan bayi. Cuba ambil baris keempat untuk narasi. Ni ambil narasi. Itulah dah baris keempat. Yang Kak Syafa punya pun ada juga. Makanya punggung boleh ke sana. Sama. Cuma rubatunya yang berbeza. Cara gaya bawaan ni sudah berbeza, tapi lagunya sama. Sebab itu irama syair ni kadang-kadang kita tengok irama syair ni kan, hanya perubahan yang sedikit saja yang menjadikan nama dia berbeza. Saya pun tak tahu. Kalau nak melihat kepada logiknya ialah
benda tu dipelajari oleh daripada satu orang kepada satu orang. Orang ni bawa lagu ni kepada orang lain, kemudian orang lain cuba bawa tu, tapi dia tak berapa tangkap sangat apa yang dia bawa tu, maka dia jadi situ proses dilution situ. Berlaku proses dilution dan dia cuba bawa cara dia sendiri, maka dijadikan nama lain pula. Saya nampak begitulah. Tak salah pun. Cuma bila bawa persembahan cuba bawa bagi benar lah. Nombor 1, nombor 3 dengan beri sama. Okey. Kemudian lagu narasi dengan lagu perindu yang keempat, baris keempat tu cuba bawa bagi berbeza sikit lah. Bukan salah, tapi orang tahu kita tak mahir lah. Macam perindu tu memang diberi kepada saya teksnya begitu masa tahun 2008 dan diminta saya membawakan begitu, iramanya begitu. Jadi saya ikut apa yang telah diberikan oleh Cik ya, betul. Sebenarnya ini saya nampak Cikgu Ahmad Ramli sebut ni lebih kepada penciptaan irama. Nanti ini kita buat kemudian hari nanti ya. Dia lebih kepada penciptaan irama sebenarnya benda ni. Dia irama baris pertama, kedua, ketiga, keempat kena berbeza. Itu baru cantik irama tu. Lebih kepada penciptaan irama. Cikgu Umairah tak payah ni aduh, Cikgu Umairah ni bahaya sikit. Nanti kita terang banyak lagi dia pening, lagi dia tak faham, sekejap lagi dia makin keliru. Dia bukannya faham tu, kejap lagi kan alamak aku salah ke. Nanti masa pertandingan dia gugup lebih, hilang habis semua. Dia punya key pun lari-lari tahu. Okey, nanti kita sambung kemudian. Sebelum tutup, nak minta Pak Atan lah alunkan instrumental dengan akordiannya lagu-lagu Melayu kita secara solo pula. Tadi kita dengar dia dengan Ika kan, kita dengar Pak Atan sendiri dendangkan sebuah lagu Melayu asli untuk kita dengar sebagai penutup. Nanti kita insyaAllah kita buat perbincangan yang kedua, ketiga, keempat, kelima berterusan ya. Mudah-mudahan seminggu sekali ke. Boleh Pak Tan, jelas. Boleh. Boleh dengar. Boleh. Cuma tak nampak gambar Pak Tan.
Baik, terima kasih Pak Tan, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ahmad Ramli, terima kasih banyak-banyak Ika, terima kasih Cikgu Zarina, terima kasih Cikgu Umaira. Semoga apa yang kita bincangkan ni memberi manfaat, panduan buat para peserta pendendang syair mudah-mudahan ya. Nanti kita sambung siri kedua, mendalami lagi ya. Setiap kita buat macam ni. Lepas ni satu irama, satu perbincangan ya. Selepas ni satu irama, satu perbincangan, kita telitikan, dalami setiap satunya ya. Baik. Okey. Cik Amran. Ya, cikgu. Cik Amran. Apakah mungkin kita boleh buat satu pakatan lah, bukan pakatan. Aduh. Pakatan di sini pun tak boleh. Tak mau. Kita buat pakatan. Kita ada orang-orang ahli ya, di sini yang ilmunya tinggi, yang pengalamannya banyak. Macam Pak Tan, macam Cikgu Ahmad Ramli, macam Ika, Cikgu Zarina. Kita buat pakatan. Kita cuba terbitkan contoh-contoh syair, contoh-contoh syair yang dibuat dalam tempo dan rubato. Dalam rubato. Baik, setuju. Supaya orang dapat membezakan, masyarakat dapat membezakan. Sebab saya dah nampak sebenarnya ada di Malaysia ni orang yang tahu. Tengok dalam grup ni pun memang ada orang yang tahu, tetapi masyarakat di luar sana dia tak tahu siapa yang dia nak rujuk sebenarnya. Jadi kalau kita dapat hasilkan, mungkin ambil masa juga sebab marketing dan sebagainya. Cuba fikir ke arah itu lah. Boleh. Saya tak ada masalah. Saya ada studio, saya ada boleh rakam, hantar suara dekat saya pun boleh buat. Baik. Buat musiknya ataupun saya bagi dia punya frame musiknya tu. Kita punya Ika dan Ima boleh nyanyi. Ini saya masukkan, saya improvekan suara kualiti. Kita buatlah. Boleh Boleh. Itu baru baru kita ni menjadi manfaat kepada masyarakat. InsyaAllah. Kalau kita bincang tak ramai orang yang tahu. Boleh. Permulaan ni sebelum kita ke arah projek tu, kita buat siri ke siri. Lepas ni kita akan dalami satu irama, kita buat contoh yang bertempo, contoh yang rubato dan contoh dengan dendangan muzik diiringi paatan. Macam mana seorang pendendang dalam pertandingan, dalam persembahan diiringi muzik menggunakan tempo, diiringi muzik menggunakan rubato. Ya? Boleh buat grup macam kita boleh bincang di luar daripada Google ni pun boleh kan? Boleh. Tapi permulaannya sebab COVID ni kita buat pakai yang ni dululah. Nanti saya kongsi Google Meet ni ke dalam Facebook Live. Video tu boleh tengok balik. Saya akan masukkan ke dalam YouTube nanti untuk boleh jadikan rujukan permulaannya. Okey. Ya? Ika, ada apa-apa tadi nak cakap? Tak ada apa-apa. Saya cuma nak cakap terima kasih kepada Cikgu Ahmad Ramli, kepada Pak Atan, kepada Cikgu Zarina, kepada Cikgu Umaira dan juga Abang Amran untuk hadirkan perbincangan seperti ini. Sebab perbincangan macam ni lah yang patut kita teruskan. Anak muda tu, orang-orang yang dah lama bergiat pun, yang masih tak tahu lagi pun boleh jadikan rujukan. Ya, betul. Banyak yang kita ajar hari ini. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Ika juga atas dendangan Seri Mersing tadi. Saya terkesima, saya tak boleh tahan. Teringat maknya, lama dah tak jumpa mak dia. Saya dari hari saya pun ada rancangan sebenarnya nak buat video dengan mak Ika tu sendiri untuk dendangan lagu asli. Panduan macam mana nak buat lenggok sendiri tu akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan boleh. Hendaknya ya. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi siri seterusnya. Jangan lupa minggu depan kita konsisten lah. Dari sekarang kita konsisten, seminggu sekali video. Minggu depan kita telitikan irama dodoi dulu ya. Kita telitikan dengan mendalam. Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, Cikgu Ahmad Ramli. Cikgu Ramli. Dodoi ini ada cerita.
Dodoi ni ada cerita. Datuk Tuna Hasan cakap, kalau kita syai'in dodoi, pastikan orang yang kita dodoi itu lena, jangan orang yang mendodoi itu lena. Kalau sedap memanglah lena, kan? Kalau tak sedap sumbang-mambang macam mana nak lena? Tak lena-lena lah jadinya. Okey, baik. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.